Apa khabar semua? Hari ini kita adakan sidang media berkenaan tentang isu yang sedang berlegar dan diperhangat-katakan pada hujung minggu yang lepas, berkaitan tentang isu yang dikatakan 3 orang staf Harakah ataupun 3 orang staf wartawan Harakah yang menceroboh rumah MB Selangor, dan dia telah tersebar sehingga memberi satu konotatif yang negatif kepada Harakah itu sendiri. Maka hari ini kami tampil membuat kenyataan bagi menjelaskan, mengadili dan juga mempertimbangkan segala isu yang sebenar, yang saya kira apabila melihat pada respon dan juga kenyataan balas yang dibuat oleh ketiga-tiga staf Harakah yang telah direman, ternyata kontradik dengan apa yang telah dilaporkan oleh pelapor. Maka hari ini saya akan membuat kenyataan rasmi. Tapi sebelum membuat kenyataan rasmi, saya nak memaklumkan kehadiran kita pada ni adalah 3 orang kaki tangan Harakah yang direman, yang telah dikatakan kononnya diceroboh. Juga ada 2 orang peguam, Tuan Roy, Tuan Nazrul, dan juga our main actor, itu Cik Gubat, okey, yang juga akan memberi kenyataan tentang beberapa isu yang sangat mustahak, yang saya kira sudah tidak terkawal apabila di mana-mana tempat nampaknya mereka yang berkuasa menggunakan kuasa dan menyusahkan pihak berkuasa untuk membuat kerja-kerja yang bersifat politik bagi pihak mereka. Okey, so mungkin saya boleh persilakan dulu Cik Gubat lah, untuk sebelum saya mengeluarkan kenyataan rasmi di pihak Harakah. Okey, terima kasih saudara Nazir, kawan peguam, dan sudah tentu 3 orang yang Jebat lupa lah. 3 orang sahabat kita yang menjadi mangsa dalam kejadian ini, saya Jebat, Zul Amali dan kawan-kawan media sekalian. Okey, saya nak rumus dia begini. Keadaan Malaysia sekarang sangat teruk. Digambarkan dalam perkara ini, digambarkan seolah-olah Sufi dan kawan-kawan yang lain seolah ceroboh itu digambarkan dengan diviralkan seolah-olah tak dalam keadaan tak semena-mena dia panjat pagar. Saya boleh tengok Sufi lah, kalau dia panjat pagar, dia sangkut dekat pagar tu, dia takkan lepas kan. Ini semua cerita karut dan membohong. Yang berlaku hari itu ialah pertemuan penduduk Sungai Sirih. Sungai Sirih. Saya nak bagi tahu Sufi Kamari yang saya kenal secara peribadi, isu Seri Setia, isu Setia Jaya, isu pelbagai isu perumahan yang orang lain belum explore, dia explore dan dia ketengahkan isu itu, termasuklah di Sungai Sirih dengan isu ECRL dan sebagainya ni. Dan apabila dia memperjuangkan isu itu sehingga terbentuk jawatan kuasa bertindak penduduk, dan akhirnya Menteri Besar dah tak tahan. Bila Menteri Besar dah tak tahan, Menteri Besar terpaksa panggil penduduk di rumah dia. Kena ingat, pada hari kejadian, pada waktu kejadian berlaku mesyuarat pertemuan di antara wakil penduduk, NGO yang berjuang dalam isu ini dengan Menteri Besar. Menteri Besar panggil. Dan betul diorang ni Harakah, tapi Sufi dan kawan-kawan lain memang terlibat dalam NGO Ummah, dalam pelbagai NGO yang sama memperjuangkan isu ini. Dia masuk proper, ikut guard kan. Tak ada dia panjat pagar, dia lari buat terowong apa semua, tak ada kan. Dia lalu betul daftar, lalu masuk. Kemudian Sufi salam dengan MB kan. And then dia tunggu di tempat parking, sementara seolah-olah menyuruh apa semua. Dia tunggu di tempat parking sementara ni jawatankuasa penduduk selesai apa semua, dan untuk bertemu balik kan. Jadi sementara dia tunggu di tempat parking, dia dah masuk pun dalam pertemuan tersebut. Kemudian tiba-tiba pegawai ni datang, ceroboh kan. Lepas tu terus rakam. Ini mana preparation dia orang. Memang dia berniat jahat. Saya tender saya punya tuduhan ialah dia berniat jahat dalam perkara ini kan. Cuma bagi saya ialah ini akhirnya menyusahkan polis. Buang masa polis. Polis ni ada banyak, kita punya kadar jenayah meningkat dan sebagainya. Kamu menyusahkan polis. Dan ini sedang berlaku di seluruh negara. Kamu tangkap CEO KFA yang
6 juta itu masuk dalam seolah-olah digambarkan orang dicuri 6 juta. 6 juta masuk dalam akaun KFA. Hari ini juga saya bagi tahu kamu tangkap Ketua Seri Kandi Terengganu hanya kenapa 5,000 senarai beg sekolah bagi ada 2-3 nama tidak tally dengan nama penerima yang senarai asal. Kesalahan dia apa? Beg sekolah. Kan, orang tak datang senarai, bagilah kepada budak sekolah yang datang. Kan? Tapi saya nampak inilah, kerana itu saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia melihat perkara ini sebagai rejim penguasa, yang rejim campuran penguasa yang ada hari ini. Mereka dah mula terdesak. Akhirnya bila terdesak, masalah rakyat kamu tak selesai, kamu tunggang SPRM, tunggang polis, kan, hingga menyusahkan polis, menyusahkan SPRM dan sebagainya. Dan kita merayu, kan, kita sangat alert, semua orang tahu dan dia bukan rahsia lagi. Kepada yang bawah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong buat keputusan. Kita percaya tuanku sangat bijaksana. Gunakanlah kebijaksanaan tuanku bahawa kerajaan ini harus ditukar segera. Jika tidak, bukan kata masalah rakyat tak selesai, dia akan berlaku banyak lagi dan akhirnya sistem bernegara kita akan rosak, kan. Jadi rumusan dia, saya ucap tahniah kepada kawan-kawan yang kena tangkap. Sebab nak masuk lokap ni orang yang terpilih je pun, kan. Dia tak masuk lokap semua orang, tangkap masuk lokap tak. Saya ucap tahniah, terima kasih di atas pengorbanan mereka. Ialah saya menggelarkan Sufi ini adalah pejuang rakyat tertindas. Ketika semua orang belum sampai di kawasan-kawasan yang penduduk bermasalah, dia dah sampai dengan video dia, buat ni bagi tekanan. Dan wartawan-wartawan harakah yang kena tangkap ini, mereka sebenarnya saya bagi tahu, mereka bukan ditangkap di atas entiti harakah pun, sengaja untuk merosakkan nama media. Mereka adalah sebahagian daripada pejuang penduduk kampung tersebut, NGO yang terlibat hadir bersama, dan mereka telah difitnah, kan. Saya percaya silap gaya menteri besar pun tak tahu perkara ini pegawai-pegawai. Sebab mereka tuduh pula, oh kau ni lah yang biasa buat tweet, biasa buat ni, bantai MB, ni pegawai-pegawai dia. Tapi biasalah, kerana menteri besar lemah zahir dan batin, dan pegawai-pegawai ambil tindakan sendiri, kan. Saya kesian. Jadi hari ni kalau perkara ni sebenarnya terdedah, orang tahu yang sebenarnya ada temuan, orang dah akan salahkan MB. Jangan salahkan MB, menteri besar, walaupun kita berlainan parti politik, kita berseteru. Saya merasakan ini adalah kelemahan zahir dan batin menteri besar tu, sehingga orang keliling kawal dia. Jadi saya ucap terima kasih dan saya pulangkan balik kepada Nazir. Okey, untuk yang keduanya saya akan mempersilakan wakil staf harakah yang ditahan di reman untuk menjelaskan laporan yang telah dibuat, untuk menafikan laporan sebelum ini yang dibuat oleh beberapa pihak yang ternyata salah fakta, ternyata ada unsur-unsur penyelewengan fakta tanpa apa kita tahu niatnya. Saya persilakan Sofi Kamal. Saya baca dulu. Okey. Bersabit laporan polis nombor report SEK 6 Palang 00187 Palang 24 bertarikh 5 Januari 2024. Saya menyatakan bahawa kandungan dalam report tersebut yang telah tular di media sosial bukanlah menggambarkan perkara yang berlaku pada waktu tersebut. Kejadian sebenarnya pada 5 Januari 2024, saya telah dimaklumkan terdapat satu pertemuan di antara Menteri Besar Selangor dengan penduduk kampung Sungai Sirih berkenaan dengan isu ECRL. Saya telah diminta oleh Cikgu Muhammad Zain Mustafa selaku wakil task force daripada NGO Ummah untuk hadir bersama di dalam pertemuan ini. Setibanya saya di pagar masuk kediaman rasmi Menteri Besar Selangor, saya telah memaklumkan kepada pengawal yang bertugas bahawa tujuan saya datang adalah untuk menghadiri pertemuan bersama MB tersebut. Saya kemudiannya telah dibenarkan oleh pengawal untuk memasuki premis kediaman rasmi Menteri Besar. Selepas dibenarkan masuk, saya juga telah sempat berada di dalam pertemuan bersama MB dan penduduk kampung Sungai Sirih. Saya sempat masuklah dalam mesyuarat tu. Dan saya juga sempat untuk bersalaman dengan Menteri Besar Selangor yang sedang mengetuai mesyuarat. Tiada sebarang provokasi berlaku sepanjang pertemuan tersebut. Sejurus selepas pertemuan selesai, saya telah dipanggil oleh seorang pegawai di kediaman rasmi MB tersebut. Beliau telah menuduh bahawa saya telah menceroboh premis kediaman rasmi Menteri Besar tanpa kebenaran.
Kemudian saya telah ditangkap serta dijalankan siasatan ke atas saya selama 2 hari. Saya menafikan kandungan yang dinyatakan dalam laporan polis bernombor report SEK 6/000-187/24 dan menyatakan bahawa fakta yang terkandung di laporan polis tersebut adalah palsu dan tidak menggambarkan kejadian sebenar. Tujuan laporan polis ini dibuat adalah untuk membersihkan nama kami lah, serta memohon pihak polis untuk menjalankan siasatan di bawah Seksyen 182 Kanun Kesiasaan dan atau mana-mana peruntukan undang-undang yang lain berkenaan dalam laporan palsu tersebut. Sekian laporan saya. Terima kasih. Okay, sebelum kita buka soalan, saya akan menyatakan kenyataan rasmi daripada pihak Harakah yang dilihat seperti menjadi antara nama yang diburukkan dan menjejaskan reputasi Harakah itu sendiri. Okay? Saya akan sebarkan kenyataan rasmi ini melalui Harakah. Nanti boleh dapatkan update daripada Harakah. Baik. Sementara tu, baik kita cari manakah. Okay, ini dia. Baik, kenyataan media tangkapan terhadap 3 staf Harakah adalah tidak wajar. Yang pertama, Harakah ingin membuat pencerahan bahawa cerita yang tersebar menerusi media sosial dan akhbar berkenaan penangkapan 3 staf Harakah yang kononnya dikatakan menceroboh kediaman Menteri Besar Selangor adalah tidak tepat serta tidak menggambarkan realiti sebenar apa yang telah berlaku. Sebelum itu, perlu diketahui oleh semua pihak bahawa isu yang berlaku ini adalah amat berkait rapat dengan isu Taman Sungai Sireh di Klang yang berdepan dengan usaha pengambilan tanah oleh pihak kerajaan dalam pembangunan projek ECRL. Namun begitu, berlaku polemik dalam isu ini ekoran cara dan layanan kerajaan negeri terhadap penduduk Kampung Sungai Sireh yang dilaporkan tidak adil dan terhadap kebajikan penduduk. Mesyuarat bagi membincangkan isu ini bersama rakyat telah dilakukan di dalam kediaman rasmi MB Selangor pada 5 Januari setelah mendapat tekanan hebat oleh rakyat terhadap isu ini. Antara individu yang sejak awal menjadi suara rakyat adalah Sufi Kamari yang juga merupakan staf Harakah. Apa yang berlaku pada hari tersebut adalah Sufi Kamari serta 2 lagi staf Harakah telah hadir ke mesyuarat tersebut atas jemputan penduduk Kampung Sungai Sireh serta atas kapasiti NGO Ummah yang merupakan NGO paling tegas memperjuangkan hak penduduk Kampung Sungai Sireh. Mereka sebenarnya tidak menceroboh tanpa izin, sebaliknya telah dibenarkan masuk ke kediaman rasmi Menteri Besar. Bahkan mereka sempat menghadiri mesyuarat tersebut bersama Menteri Besar. Namun isu ini hanya berlaku setelah pertemuan MB Selangor selesai dan apabila mereka telah ditahan atas alasan menceroboh kediaman rasmi MB Selangor. Lebih mengecewakan lagi, wajah mereka telah diviralkan di platform media sosial secara tidak bertanggungjawab dengan cerita dan gambaran yang tidak tepat sehingga menjatuhkan air muka dan maruah mereka. Harakah sebagai syarikat akhbar sendiri telah cuba dipalitkan dengan kisah tidak tepat ini dan disyaki ada niat untuk merosakkan imej syarikat Harakah. Laporan balas telah dibuat hari ini oleh 3 staf Harakah ini sebagai tindakan undang-undang untuk mempertahankan kebenaran dan cerita yang sebenar. Kami menegaskan bahawa maruah dan kredibiliti mereka dan juga Harakah akan terus dipertahankan berdasarkan jalan undang-undang. Kami juga akan memberi kerjasama kepada pihak mahkamah sepanjang proses ini berjalan. Okay? Kenyataan daripada CEO Harakah, iaitu saya sendiri, Nazir Hilmi, insyaAllah. Okay, saya buka kepada soalan mungkin. Silakan. Tuan, bila Puan datang tu bukan atas kapasiti reporter lah, cuma atas kapasiti NGO. Jemputan daripada Cikgu Zain Mustafa memaklumkan pada kami untuk ada pertemuan lah. Dan sebenarnya Cikgu Zain ni tahu isu ni daripada viral video saya. So dia memasukkan saya sebagai jawatankuasa mesyuarat lah untuk hadir bersama-sama bertemu MB. Berapa lama pertemuan atau perbincangan sebelum habis tu sebelum kena tangkap? Masa tu sebab saya di tengah-tengah tu saya telah dipanggil keluar. Dia suruh panggil keluar kenapa apa? Dia nak maklumkan kenapa datang semua. Maklumkan. So kita nak explain, dia dah kata kita menceroboh dan itulah cerita dia. Tak sempat kita nak explain kedudukan sebenar. Saya tak boleh ganggu mesyuarat tu. Itulah keadaannya. So, ada tindakan tak daripada Puan tu sebab ialah 3 muka telah betul diviralkan, ada nak buat tindakan kepada yang memviral. Saya serah pada pihak peguam lah tindakan-tindakan yang sesuai untuk diambil lanjut. Cuma kita kesal lah laporan TikTokers. Saya faham TikTokers dia dapat lauk ni dia akan habis-habisan lah. Tapi berdasarkan kepada fakta lah kan kebenaran. Dan hari ini kita telah bangkit dan menyatakan kebenaran lah. Mudah-mudahan dicerahkan lah untuk tatapan semualah, semua warga netizen supaya inilah sebenarnya berlaku. Memang ada pertemuan dan kami dah masuk dalam mesyuarat tu. Puan katanya ada dakwaan menyodok dalam kereta polis dasar.
Oh tidak, saya tak boleh urus sebab benda tu perspektif yang berbeza lah. Itu bergantung pada Dia laporan apa yang berlaku adalah apa yang diceritakan oleh Saudara Sufi tadi, itu yang ada dalam laporan. Dan selebihnya kalau ada dakwaan-dakwaan itu akan diberikan biar siasatan dan polis lah. Tapi kita terangkan, Saudara Sufi terangkan cerita yang sebenarnya berlaku berdasarkan laporan tersebut. Suatu kita buat laporan balas. So siasatan pun hari ni pun masuk kat TPR kan. So side daripada ni adakah Buat masa ni baru buat laporan. So nanti akan dipanggil keterangan. So seterusnya adalah tindakan daripada pihak polis lah. Itu kita serah pada pihak berkuasa. Bukan maksud saya yang siasatan underway ceroboh tu. Itu kita masih belum dimaklumkan bagaimana siasatannya, dan kita tunggu sebab setakat ni mereka baru saja keluar daripada reman. So kita tunggu, kalau katakan ada pendakwaan dibuat, maka kita akan akan pertahankan apa yang disebut oleh Saudara Sufi dan dua yang lain di mahkamah. Proses siasatan ni biasanya tidak boleh diganggu oleh mana-mana pihak, dan polis pun telah merumuskan siasatan mereka setelah memberikan jaminan polis kepada ketiga orang yang telah dipanggil. Namun laporan polis yang dibuat hari ini adalah untuk menyangkal persepsi di social media, di mana persepsi kata panjat pagar, persepsi kata menyogok, itu semua tiada disebutkan ataupun di dalam petikan mana-mana laporan. Jadi disebabkan itu banyak spekulasi terjadi dan telah mencemarkan imej beberapa pihak. Jadi hal untuk dipertuduhkan itu adalah tanggungjawab polis dan bidang kuasa mahkamah, iaitu bila dirujuk pada DPP dia boleh dituduh. Namun begitu, laporan polis yang dibuat hari ini adalah susulan daripada siasatan itu, dan untuk membetulkan mana-mana maklumat ataupun fakta yang telah disebarkan secara tidak bertanggungjawab oleh setengah pihak bagi mencemarkan imej beberapa pihak yang telah terlibat. Oleh demikian, apa yang dikatakan oleh Sufi tadi, saya percaya anak guam saya berkata benar sebenar-benarnya dan hanyalah untuk melancarkan siasatan yang telah berlaku. Okey, soalan lagi? Okey. Okey, kalau ada terima kasih banyak semua. Terima kasih semua yang datang.